Pada 6 dan 8 Ogos 1945, dua bom atom Little Boy dan Fat Man dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki di Jepun, membunuh 200,000 nyawa dan lantas menamatkan peperangan dunia kedua dengan menyerah kalahnya tentera Jepun. Tapi ramai yang tidak ketahui bahawa sebenarnya terdapat letupan bom atom yang ketiga yang dirancang menunggu untuk dijatuhkan bagi meragut puluhan ribu lagi nyawa dalam letupan super panas berradiasi ekstrim adalah berbola sfera plutonium 89 berjisim subkritikal seberat 6.2 kg dan berukuran hampir 100 mm ini. Apabila perang tamat dan Maharaja Jepun Hirohito menyiarkan ucapan menyerah diri, ternyata berbola plutonium yang merupakan jantung bom atom ketiga ini tidak lagi akan digunakan sebagai senjata perang. Tetapi ternyata kedahsyatan objek sfera ini tidak terhenti di situ apabila ia kemudian meragut nyawa beberapa saintis yang cuba mengkajinya sehingga ia diberi nama Teras Syaitan, Demon Core. Video ini ditaja oleh Susu Rizky Mamadil, susu berperisa aiskrim yang penuh dengan bahan berkhasiat. Dapatkan di pasaran sekarang. Bagaimana bom atom berfungsi? Menariknya, senjata pemusnah berskala besar ini lahir daripada manipulasi benda yang paling kecil di dunia, atom. Bom yang pertama dijatuhkan di Hiroshima, Little Boy, menggunakan teras uranium. Bom yang kedua dijatuhkan di Nagasaki pula, Fat Man, menggunakan teras plutonium. Kedua-dua isotop uranium-235 dan plutonium-239 dipilih kerana mereka mudah mengalami pembelahan nuklear. Apabila neutron membedil nukleus ataupun pusat atom uranium-235 atau plutonium-239, atom itu terbelah melepaskan tenaga yang sangat tinggi dan menembak beberapa neutron yang lain. Neutron-neutron yang baru ditembak ini pula menghentam nukleus atom lain dan proses ini berlaku secara berantai dengan sangat banyak dan cepat, lantas melepaskan jumlah tenaga yang sangat banyak, lalu berlakulah letupan. Tapi untuk meletupkan bom atom, jumlah jisim kritikal bahan yang boleh mengalami pembelahan nuklear diperlukan. Lagi banyak bahan tersebut, lagi berkemungkinan reaksi berantai itu akan berlaku. Jisim kritikal adalah jumlah bahan yang diperlukan untuk sebiji neutron yang dihasilkan daripada pembelahan nuklear untuk menghasilkan pembelahan yang lain pula. Anda sebenarnya boleh memegang teras sfera bahan atom dalam bom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Teras-teras itu akan rasa hangat sedikit, tapi disebabkan ada lapisan nikel yang menyelaputi mereka, anda akan terselamat daripada radiasi. Teras-teras itu hanya menjadi tersangat bahaya apabila ia mencapai tahap superkritikal, iaitu apabila letupan buatan membuatkan teras-teras itu mencapai jisim kritikal sehingga ia melancarkan reaksi berantai. Lebih kurangnya, teras bom-bom nuklear adalah seperti ribuan perangkap-perangkap tikus yang menunggu untuk diaktifkan serentak. Satu persoalan utama dalam pengkajian dan penghasilan bom atom adalah bagaimana sebenarnya sebuah teras mencapai tahap kritikal. Selain daripada kita longgokkan sejumlah plutonium ataupun uranium, rupanya terdapat cara lain untuk kita memaksa criticality, iaitu kita sebenarnya boleh memantulkan neutron yang terpancar daripada bahan tersebut balik kepada dirinya menggunakan seakan cermin daripada pelindung yang tebal. Hasilnya, reaksi berantai dapat dicapai. Walaupun letupan mungkin tidak berlaku setelah criticality dicapai, tetapi pancaran radiasi maut sudah pasti akan dilepaskan, dan itulah apa yang berlaku kepada teras syaitan.
Setelah teras syaitan tidak dapat lagi digunakan sebagai bom pemusnah ekoran daripada tamatnya peperangan, ia kemudian digunakan dalam beberapa siri kajian criticality. Eksperimen ini sangat bahaya menurut ahli fizik. Ia tidak ubah seperti perbuatan menggeletik ekor naga yang sedang tidur. Sedikit saja kesilapan, naga itu akan bangun dan membakar bangsanya dengan api beradiasi tinggi. Pada 21 Ogos 1945, Harry K. Daghlian Jr. yang berusia 24 tahun ketika itu menjalankan eksperimen dengan teras syaitan. Dia meletakkan bata tungsten carbide di sekeliling jisim plutonium untuk mengkaji berapa bata yang diperlukan untuk memantulkan sejumlah neutron yang cukup bagi membuat teras itu mencapai kritikal. Petang tersebut dengan menggunakan pengesan Geiger untuk mengira kadar radiasi dari plutonium itu, Harry mendapati teras itu sangat hampir pada criticality sehingga dia lantas menamatkan eksperimen. Namun malam tersebut Harry menjadi ingin tahu. Dia ingin meneruskan ujian lanjutan. Sekali lagi Harry menyusun bata yang hampir mencapai kritikal seperti tadi, dan apabila dia meletakkan batu yang terakhir, alatan tersebut memberi amaran bahawa teras itu akan menjadi super kritikal jika susunan itu dilengkapkan. Naga akan bangun dari tidur. Secara perlahan Harry mengalihkan batu yang terakhir, tetapi kemudian batu itu tidak semena-mena terjatuh. Lantas teras syaitan itu mencapai super kritikal. Simbahan cahaya biru dan gelombang haba panas terpancar dari teras syaitan. Harry serta-merta mengambil langkah kecemasan. Dia menolak batu itu jatuh ke tanah dengan tangannya untuk menghentikan reaksi teras syaitan. Namun ia sudah terlambat. Dalam masa beberapa saat itu saja, Harry telah pun menerima dos radiasi maut. Dia dimasukkan ke dalam wad kecemasan kerana keracunan radiasi dan tangannya terbakar teruk. Setelah 25 hari koma, Harry maut seraya menjadi mangsa pertama ujian criticality. Di sepanjang tempoh di wad sebelum kematian Harry, rakannya Louis Slotin menemani saintis muda berusia 24 tahun itu menghadapi saat-saat terakhirnya tanpa mengetahui bahawa nasib yang sama akan menimpanya. Pada 21 Mei 1946, Slotin meneruskan eksperimen criticality teras syaitan. Kali ini desain eksperimennya sedikit berbeza. Batu bata tungsten carbide tidak lagi digunakan, tetapi teras syaitan diletakkan dalam dua sfera separuh beryllium. Penutup sfera itu direndahkan sehingga cuma tinggal sedikit sahaja bukaan. Jika sfera itu ditutup penuh, neutron akan dipantulkan sepenuhnya dan si naga akan terbangun sekali lagi. Slotin adalah pakar antara pakar dalam eksperimen ini, tetapi beliau agak kurang tertib dalam protokol. Beliau tak menggunakan penjara untuk menghalang sfera itu untuk tertutup sepenuhnya, tetapi beliau cuma meletakkan tangan di atas kepala separuh sfera itu dan merendahkannya dengan menggunakan bilah kepala pemutar skru. Hasilnya, beliau dapat lebih mendekati criticality dan berjaya melakukan eksperimen ini berdozen kali. Tapi si pakar juga akan jatuh lambat laun. Dan jatuhan ini adalah yang paling maut dalam kariernya. Petang itu eksperimen dijalankan seperti biasa dan kali ini entah kenapa pemutar skru itu terlepas. Sebaik sahaja sfera itu tertutup, teras syaitan langsung mencapai super kritikal. Seperti kemalangan yang menimpa Harry Daghlian, cahaya berwarna biru terpancar diikuti gelombang haba. Dengan tangannya, Slotin lantas menolak sfera itu. Seorang saintis melaporkan ayat yang keluar daripada beliau sebaik sfera itu tertutup adalah, inilah dia.
7 lagi pengkaji dalam bilik itu bertempiaran lari, tetapi Slotin memanggil semula mereka untuk kembali ke posisi asal dan mencampak kapur kepada setiap mereka untuk menanda jarak mereka daripada teras syaitan. Dengan mengetahui jarak mereka, mereka boleh mengira berapa banyak radiasi yang diserap dan berapa lama mereka boleh hidup. Dalam masa beberapa saat itu saja, Slotin telah menyerap sejumlah 1000 rats radiasi. Mungkin dos terbanyak pernah dialami oleh seorang individu dalam sejarah. Dalam beberapa hari, perut dan ususnya gagal berfungsi, bengkak-bengkak membesar dalam organnya, pendarahan dalaman berlaku dari salur darah yang pecah, dan 9 hari kemudian Slotin mati akibat radiasi yang melampau. Setelah kematian Slotin, semua eksperimen criticality dihentikan dan teras syaitan itu kemudian dileburkan. Ia meragut 2 nyawa, walaupun asal tujuan penciptaannya adalah untuk membunuh puluhan ribu.